Rosli dilahirkan pada 18 Mac 1932 di Kampung Puloh, Sibu, Kerajaan Sarawak dan merupakan anak kedua dari 4 beradik dalam keluarganya. Bapanya, Dobi Ben Buang, dikatakan berasal dari Indonesia dan keturunan Radin. Ibunya, Habibah binti Haji Lamid, berasal dari keluarga di Mekah. Sedikit yang diketahui tentang kehidupannya yang terdahulu walaupun rakannya menganggap Rosli sebagai orang yang boleh didekati walaupun beliau merupakan seorang yang pendiam. Rosli dikenali sebagai seorang nasionalis dan seorang penyair. Menggunakan nama samaran Lidros, Rosli menerbitkan puisi kebangsaan yang bertajuk Panggilanmu Yang Suci, yang diterbitkan di Utusan Sarawak pada 28 Februari 1948. Beliau menyertai pergerakan pemuda Melayu Sibu di bawah kepimpinan Sirat Haji Yaman. Rosli menyertai Rukun 13 pada Ogos 1948. Beliau diperkenalkan kepada organisasi oleh seorang sahabat lama, Awang Ramli. Keluarga diraja Brugis telah memerintah Sarawak sejak tahun 1841. Keluarga ini telah menjanjikan kemerdekaan kepada Sarawak melalui Perlembagaan Sarawak 1941. Namun begitu, Charles Vyner Brugis telah bertindak melanggar perlembagaan tersebut apabila beliau menyerahkan Sarawak kepada British pada 8 Februari 1946 sebagai tanah jajahan. Berang dengan keadaan ini, Rosli Dobi melibatkan diri dalam kumpulan anti penyerahan yang dikenali sebagai Pergerakan Pemuda Melayu Sibu. Daripada pergerakan ini, 13 ahli akhirnya membentuk kumpulan rahsia yang dikenali sebagai Rukun 13. Mereka pada mulanya merancang untuk membunuh Gubernur British ketika itu, Charles Arden Clark, namun telah dipindahkan ke Ghana sebelum mereka sempat berbuat demikian. Pada 4 Disember 1949, Sir Duncan Stewart tiba di Sibu. Dia baru sahaja dilantik menjadi Gubernur Sarawak yang baharu menggantikan Charles Arden Clark. Semasa hari kejadian, Sir Duncan Stewart sedang berjalan untuk bertemu penduduk Sarawak untuk lawatan rasminya yang pertama. Pada ketika itu, 4 ahli Rukun 13 iaitu Rosli Dobi, Morshidi Sidik, Awang Ramli dan Bujang Sutong berada di lokasi kejadian. Menurut laporan, Morshidi Sidik telah mendekati Sir Duncan Stewart untuk mengambil gambar dan semasa Sir Duncan sedang bergambar bersama Rosli Dobi, beliau telah bertindak menikam Sir Duncan Stewart dengan satu pisau beracun. Rosli kemudiannya cuba untuk melakukan tikaman kedua namun telah dihalang oleh seorang pegawai polis. Kedua-dua Rosli dan Morshidi telah ditahan di lokasi kejadian sementara Sir Duncan Stewart dibawa ke sebuah hospital di Kuching. Sir Duncan Stewart kemudiannya dibawa ke sebuah hospital di Singapura sebelum mati kerana luka tikamannya. Selepas penahanan Rosli Dobi dan Morshidi Sidik, pihak British telah menjalankan penyiasatan mengenai Rukun 13. Bujang Sutong dan Awang Ramli turut ditahan beberapa hari kemudian. Kematian Sir Duncan Stewart telah menjadikan kes ini sebagai satu kes pembunuhan dan pihak British telah mengambil tindakan keras terhadap ahli-ahli Rukun 13 ini. Walaupun Rosli Dobi masih remaja semasa peristiwa tersebut iaitu berusia 17 tahun, tetapi beliau tidak dibicarakan sebagai kes juvenil. Setelah perbicaraan, British telah menghukum kesemua ahli-ahli yang terlibat dengan pembunuhan Sir Duncan Stewart dengan hukuman gantung sampai mati. Sebelum dihukum, beliau sempat menulis sepucuk surat kepada ibu bapanya, yang berbunyi, "Menjelangi Yang Mulia Ayahanda dan Bonda kita, Kampung Puloh, Sibu, Sarawak, Ayahanda, dengan segala hormatnya Anakanda menyatakan pada Ayahanda dan Bonda serta ahli-ahli kita sekalian yang ada, iaitu Anakanda adalah di dalam selamat dan sihat. Pasal makanan Anakanda di sini serta minuman sama ada tidur dan mandi semuanya cukup belaka. Dari itu Anakanda harap kepada Ayahanda dan Bonda janganlah bersusah hati terhadap hal kesihatan Anakanda di sini. Dan Anakanda harap mudah-mudahan Anakanda selamat dan panjang umur berkat doa kita siang dan malam, sampai kita boleh berjumpa dan diam lagi semua dengan aman seperti sedia kala, jika dengan takdir dan izin yang maha berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu Anakanda mohonkan perasaan hati Ayahanda dan Bonda serta semua ahli-ahli kita hendaklah disenangkan dan disabarkan supaya tidak jadi melarat. Doakanlah Anakanda siang dan malam, pasal keputusan Anakanda bolehlah didengarkan sedikit bulan lagi. Insya Allah selamat. Dan jangan lupa,
Ayahanda minta ahli kita sembahyang hajat. Sekianlah dapat anakanda huraikan untuk maklum ayahanda dan bonda serta semua ahli-ahli kita. Dan wassalam peluk cium anakanda kepada ayahanda dan bonda. Serta ampun dan maafkanlah mana-mana kesalahan anakanda dan sampaikanlah salam hormat dan bahagia anakanda kepada semua ahli-ahli kita dan kawan anakanda. Adik Ayani jangan lupa suruh pergi sekolah hari-hari dan jangan mengikut langkah saya. Sesampai surat ini, suruhlah ahli-ahli dan kawan-kawan saya membaca. Dan surat saya yang dua ini tolong berikan dengan Wan Mahsin, bilang dengannya suruh sampai dengan orang yang anakanda telah alamatkan, dan adanya. Menunggu jawab dari ayahanda dengan yakin. Wassalam yang taat dan setia berdasarkan kandungan surat ini, tujuan utama Rosli adalah untuk mententeramkan perasaan ayah dan ibunya agar tidak perlu bimbang dengan keadaannya di penjara. Beliau meminta ayah dan ibunya bertenang, bersabar dan tidak susah hati. Perkara yang menarik dalam surat itu ialah sikap optimisnya. Rosli berpegang kepada semangat di sebalik prinsip Dom Spiro, berharap selagi bernafas. Beliau masih menaruh harapan bahawa dia tidak akan dikenakan hukuman gantung. Beliau meminta kaum keluarganya berdoa dan mengadakan sembahyang hajat, dengan harapan mereka dapat terus hidup seperti dahulu. Ketika surat itu ditulis, Rosli tidak menduga sama sekali bahawa dia sebenarnya tidak mempunyai masa yang lama lagi. Beliau percaya rayuannya akan mengambil masa beberapa bulan, berdasarkan ayat, pasal keputusan anakanda bolehlah didengarkan sedikit bulan lagi. Pada 2 Mac 1950, Rosli telah menghembuskan nafas yang terakhir di tali penggantungan. Pada pagi tersebut, Rosli tidak meminta untuk dipasangkan kod atau tali leher, sebaliknya beliau hanya memakai pakaian biasa berwarna putih. Proses melaksanakan hukuman ini daripada saat Rosli dibawa keluar dari bilik menunggu ke bilik gantung dan digantung serta disahkan meninggal dunia hanya mengambil masa kira-kira 15 saat sahaja. Segala alat untuk melaksanakan hukuman ini diimport dari Singapura. Malah, tukang gantung berbangsa Inggeris juga diterbangkan khas dari penjara Changi Singapura. Ini kerana pada ketika itu, Sarawak masih belum memiliki tukang gantung yang mampu melakukan tugas tersebut. Ini melihatkan Rosli sempat memohon sesuatu daripada tukang gantung tersebut. Beliau dikatakan meminta supaya hukuman dijalankan selepas selesai membaca kalimah. Suntikan bius diberikan kepada beliau dan tangan serta kakinya diikyat bagi mengelakkan beliau meronta-ronta. Akhirnya, pintu perangkap dibuka menandakan hukuman ke atas huruf Sarawak ini terlaksana. Tubuh beliau dibiarkan tergantung untuk seketika dan kemudiannya dibawa turun untuk pengesahan kematian. Walaupun tindakan ini dikritik kerana beliau hanyalah seorang remaja pada ketika itu, namun hukuman ke atas Rosli dan 3 orang rakannya tetap dijalankan. Bimbang akan reaksi keras penduduk tempatan, khususnya orang Melayu di Sibu, kerajaan British tidak membenarkan jenazah Rosli dan Morshidi dibawa balik ke kampung halamannya. Justru, keputusan tegas diambil untuk mengebumikan jenazah Rosli dan Morshidi di kawasan penjara Kuching. Selepas 46 tahun bersemadi di kompleks penjara, jenazah Rosli Dobi dipindahkan dari penjara pusat Kuching untuk dikebumikan di Makam Pahlawan Sarawak berhampiran Masjid Kampung Sibu di Pekannya Sibu pada 2 Mac 1996. Untuk menghormati perjuangan dan pengorbanannya, beliau diberikan pengebumian kerajaan oleh Kerajaan Sarawak.